Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Tuan Penerajuk Acara, Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, seterusnya sidang pendengar yang dirahmati sekalian. Berdirinya saya di sini ingin saya sampaikan sebuah syarahan berpandukan tinta dan wacana golongan intelektual bertajuk Menghargai Nilai Kemerdekaan Negara. Sidang hadirin sekalian, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya menerangkan definisi maudhu syarahan saya pada hari ini. Menurut pandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia menyatakan, merdeka bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan minda penjajah. Merdeka juga memberi maksud menghayati semangat jiwa merdeka dan sanggup berkorban untuk negara. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, meneliti fokus saya yang pertama di bawah kata kunci kemerdekaan membendung gejala sosial. Tanggal 31 Ogos merupakan tarikh keramat buat seluruh rakyat Malaysia. Sudah lebih 60 tahun kita merdeka daripada cengkaman penjajah. Sayangnya, momen hari kemerdekaan ini dicemari dengan golongan belia yang terlibat dengan pelbagai masalah gejala sosial. Seperti mana yang dikatakan oleh Ketua Polis Johor dalam utusan Malaysia bertarikh 2 Disember 2020 menyatakan hampir 99% pelaku jenayah merupakan pelajar sekolah yang berusia umur 15 hingga 18 tahun. Perkara ini berlaku disebabkan kurangnya penghayatan golongan remaja terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan. Oleh itu, peranan semua pihak untuk menggabung tenaga bagi memupuk minat mereka menghayati kemerdekaan melalui penganjuran aktiviti yang menarik seperti medan syarahan ini. Benarlah kata-kata Marcus Garvey, orang yang tanpa pengetahuan sejarah ibarat pohon yang tiada akar. Jelaslah bahawa didikan sejarah dalam kalangan anak muda mampu memberi sinar pada masa hadapan negara. Bergerak kita ke fokus saya yang kedua di bawah kata kunci, rakyat bersatu, perpaduan terbina. Gagasan Satu Malaysia yang pernah dibawa oleh Perdana Menteri Malaysia kelima sangat menekankan elemen perpaduan. Hal ini kerana perpaduan ibarat bom jangka kepada kemerdekaan sesebuah negara. Ayuh kita singkap kembali sejarah lama dasar pecah dan perintah yang membezakan pendidikan, penempatan, pekerjaan antara kaum, menyebabkan polarisasi kaum semakin melebar sehingga menyebabkan tanah Melayu begitu mudah dijajah oleh Jepun. Oleh itu, penghayatan kemerdekaan perlulah ditekankan dalam kalangan rakyat, khususnya melalui aspek pendidikan. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Tun Dr. Mahathir pernah berkata, manusia walaupun lemah sekalipun bersatu pasti akan menggoncang dunia. Demikianlah perpaduan. Izharlah bahawa perpaduan dan persaudaraan rakyat perlu dijaga demi kelangsungan kemerdekaan yang kita kecapi. Sidang hadirin sekalian, fokus saya yang ketiga ialah ekonomi dijana, negara harmoni. Sehingga ke detik hari ini, negara kita terus dipacu ekonomi dengan jayanya. Strategi ekonomi yang mantap telah direncana demi kesejahteraan bersama. Buktinya, pelan pemulihan negara telah dirangka khas bagi menghidupkan kembali ekonomi yang runtuh setelah wabak pandemik COVID-19 melanda negara. Mafhum firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sejarah telah membuktikan penjajah asing hadir bukan membela nasib ekonomi bangsa, sebaliknya mereka menjarah hasil bumi negara demi kepentingan mereka. Oleh itu, kita sebagai anak bangsa haruslah berusaha untuk memacu ekonomi negara supaya kemerdekaan yang diperoleh tidak mudah diancam oleh anasir jahat. Kehebatan anak bangsa terbukti apabila berjaya membawa negara keluar daripada krisis ekonomi Asia 1997. Jelaslah bahawa pembangunan ekonomi yang mampu melestarikan kemerdekaan yang telah dicapai. Bergerak kita ke fokus saya yang terakhir di bawah kata kunci, ilmu diperkasa, kedaulatan negara dipelihara. Menurut Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan pernah berkata, ilmu merupakan senjata paling berkuasa untuk mengubah dunia. Sejarah telah membuktikan pembudayaan dan perkembangan ilmu juga mampu menyelamatkan kedaulatan sesebuah negara. Misalnya, kerajaan Thailand tidak pernah dijajah kerana pemberian ilmu yang insentif melalui penerapan birokrasi dan infrastrukturnya yang moden, menyebabkan mereka bebas daripada cengkaman penjajah. Maka, perkembangan dan pemberian ilmu moden perlu diterapkan kepada pendidikan anak watan. Tuntasnya, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam memastikan kelangsungan kemerdekaan negara dapat diwarisi generasi masa hadapan. Sidang hadirin sekalian,
Kesimpulannya, kemerdekaan negara perlulah kita hargai dengan sebaik mungkin agar warisan para pejuang kemerdekaan negara tidak kita sia-siakan. Ayolah anak bangsa, kita pertahankan merdeka ini dengan menghargai nilai kemerdekaan negara. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.